Hai murid-murid, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan untuk sesi pembelajaran subjek Bahasa Melayu tahun 2 hari ini. Kita mempelajari unit 10, uniknya budaya kita. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini, di akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid-murid akan dapat memahami dan menyatakan idea keseluruhan. Baiklah murid-murid, sebenarnya pada sesi pembelajaran yang lepas, murid-murid telah belajar tentang idea utama dan idea sampingan. Oleh itu, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk mempelajari cara mengetahui idea keseluruhan. Baiklah, terlebih dahulu kita imbas semula pembelajaran kita yang lepas. Idea utama. Apakah idea utama murid-murid? Idea utama ialah idea yang menerangkan keseluruhan perenggan. Okey, idea utama ini merupakan idea yang menerangkan keseluruhan perenggan. Biasanya idea utama ini terdapat di dalam ayat yang pertama pada setiap perenggan. Okey, idea utama kita akan dapat lihat dalam ayat yang pertama di dalam perenggan tersebut. Seterusnya, idea sampingan pula. Apakah idea sampingan? Idea sampingan ini ditulis untuk menyokong idea utama tadi. Okay. Di dalam idea sampingan ini, kita dapat lihat dalam ayat yang kedua atau seterusnya di dalam setiap perenggan. Tadi idea utama pada ayat yang pertama. Manakala idea sampingan pula terdapat dalam ayat yang kedua dan seterusnya. Okay, setiap idea utama akan diikuti dengan idea sampingan. Maksudnya di sini jika ada 4 idea utama di dalam petikan tersebut, maka idea sampingan juga ada 4. Okay? Jadi, di dalam hal ini, apabila idea utama ditambah dengan idea sampingan, kita akan mempelajari satu kemahiran yang baru. Kita perlu mengetahui idea keseluruhan teks. Apabila kita sudah mengetahui idea utama dan idea sampingan, pada masa yang sama kita akan dapat mempelajari idea keseluruhan teks. Kita akan dapat tahu apakah idea keseluruhan di dalam teks tersebut. Okay. Idea keseluruhan ini merupakan idea yang menceritakan keseluruhan isi teks. Okay. Idea keseluruhan hanya akan diperolehi apabila kita membaca keseluruhan teks tersebut. Maksudnya, jika murid-murid hanya membaca perenggan yang pertama sahaja, ataupun ayat yang pertama sahaja, murid-murid tidak akan dapat mengetahui apakah idea keseluruhan teks tersebut. Jadi, untuk mengetahui idea keseluruhan, murid-murid perlu baca seluruh teks tersebut dari atas hinggalah yang terakhir. Okay. Seterusnya, fungsi idea keseluruhan ini sebenarnya adalah untuk mengetahui perkara yang diceritakan di dalam petikan. Okay. Baik, untuk mengukuhkan lagi pemahaman, mari kita lihat contoh yang akan cikgu tunjukkan ini. Ini ialah gambar apa murid-murid? Ini ialah gambar sepasang kasut. Mari kita lihat petikan pendek yang disediakan di sini. Ini ialah petikan pendek yang disediakan. Mari kita baca dahulu. Saya mempunyai sepasang kasut. Kasut saya berwarna coklat. Saya menjaga kasut dengan cermat. Okay, daripada petikan ini, kita boleh pecahkan maklumat tersebut. Baik, ayat yang pertama tadi, kita baca semula. Saya mempunyai sepasang kasut. Ayat yang pertama ini merupakan idea utama. Okay, idea utama.
Seterusnya, yang kedua, ayat yang kedua, baca bersama. Kasut saya berwarna coklat. Okay. Ayat tersebut merupakan idea sampingan. Okay, berikutnya kita sambung. Saya menjaga kasut dengan cermat. Ayat yang ketiga ini juga merupakan idea sampingan. Baiklah. Jadi daripada idea utama dan idea sampingan yang telah kita kenal pasti tadi, kita akan dapat mengetahui apakah idea keseluruhan mengenai petikan tersebut. Okay. Kita dapat mempelajari apakah idea keseluruhan tadi. Idea keseluruhan petikan tersebut menceritakan tentang kasut saya. Okay. Jadi idea keseluruhan petikan ini ialah tentang kasut saya. Cikgu harap murid-murid telah faham sedikit mengenai cara mengetahui idea keseluruhan. Baik, untuk mengukuhkan, murid-murid buka buku teks muka surat 65. Okey, kita rujuk buku teks muka surat 65. Mari kita baca dan fahami teks yang telah disediakan. Sebelum itu, mari kita lihat apakah gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Wah, nampak menyelerakan sekali. Nampak sedap kan murid-murid? Ini ialah nasi ambeng. Okay. Kita kenali sebagai nasi ambeng. Cuba murid-murid lihat. Terdapat banyak lauk pauk yang telah disediakan bersama dengan nasi. Dan nasi ambeng ini dihidangkan di dalam sebuah talam. Talam tu dia seperti pinggan lah. Tetapi dalam saiz yang lebih besar. Okay. Dihidangkan di dalam talam atau pinggan yang saiznya lebih besar untuk orang ramai makan bersama-sama. Baiklah, mari kita baca. Ini ialah perbualan di antara Sume dan juga Ibu Hana. Okay, kita baca bersama-sama ya. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Makcik sedang memasak nasi ambeng. Makcik, apakah nasi ambeng? Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serondeng kelapa, tempe dan ayam goreng. Apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Baiklah murid-murid, daripada petikan perbualan tadi yang telah kita baca bersama-sama, murid-murid dapat lihat ada frasa yang telah diwarnakan dengan warna merah. Okey, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey, seterusnya dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan. Baiklah, daripada ayat tadi kita lihat frasa yang pertama digariskan di sini. Ini merupakan ayat pertama di dalam perenggan. Ayat pertama di dalam perenggan ini dikenali sebagai idea utama. Okey, seterusnya
dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Ini merupakan ayat yang kedua, iaitu idea sampingan. Manakala mengeratkan hubungan persaudaraan pula ialah ayat yang seterusnya juga dikenali sebagai idea sampingan. Jadi awak boleh lihat di dalam rajah di bawah ini telah diringkaskan. Yang pertama ini ialah idea utama. Okey, kemudian diikuti dengan dua idea sampingan tadi. Baik, daripada kedua-dua idea ini, kita perlu mencari apakah idea keseluruhan mengenai petikan di atas tadi ni. Apakah idea keseluruhannya murid-murid? Okey, jadi kita boleh ringkaskan di sini untuk mencari idea keseluruhan. Kita fahami tadi dahulu apakah idea utama dan idea sampingan. Jadi kita dapat kenal pasti idea utama dan idea kat sampingannya ialah yang pertama, menceritakan tentang keistimewaan nasi ambeng. Okey, seterusnya yang kedua, petikan tersebut menceritakan tentang keunikan nasi ambeng. Jadi kita boleh simpulkan secara keseluruhan petikan tadi telah menceritakan tentang nasi ambeng. Ini ialah idea keseluruhan. Idea keseluruhan ni ialah tajuk utama yang menceritakan tentang keseluruhan teks, menceritakan tentang nasi ambeng. Mudah saja kan murid-murid? Itu ialah idea keseluruhan. Baiklah, oleh itu, untuk latihan pada hari ini, murid-murid perlu membuat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 72 dan 73. Okey. Ingat, murid-murid perlu baca terlebih dahulu keseluruhan teks, fahami apakah idea utama dan idea sampingannya. Kemudian barulah murid-murid boleh kenal pasti apakah idea keseluruhan tentang teks tersebut. Okey. Dalam muka surat 73 ini pun sama juga. Okey, murid-murid perlu baca setiap perenggan, fahami dahulu perenggan ini menceritakan tentang apa. Jadi itu ialah idea keseluruhan. Bolehlah murid-murid tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid sedikit sebanyak dapat memahami cara-cara teknik untuk mengetahui idea keseluruhan di dalam sesebuah petikan ataupun perenggan. Baiklah, kita jumpa lagi seterusnya dalam PDP akan datang.